A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahukah anda semua bahawasanya membaca Al-Quran mempunyai kelainan dengan pembacaan kita yang lain? Untuk kita tahu apakah kelainan itu, kita kena lihat semula kepada definisi Al-Quran itu sendiri. Seorang ulama, Manna Khalil Al-Qattan, menulis bagi kitab Al-Mabahith fi Ulumil Quran. Beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawati, dan dikira ibadah sekiranya membacanya. Jadi membaca Al-Quran dikira ibadah. Tapi benda tu biasa, kita pun dah tahu membaca Al-Quran itu adalah satu ibadah. Dan membaca benda lain pun dikira ibadah. Membaca hadis Nabi SAW pun dikira ibadah. Membaca kata-kata para sahabat dan alim ulama pun dikira ibadah, kerana kita mendapat satu ilmu dan kita tidak membazir masa dan meluangkan masa dengan benda yang bermanfaat. Bahkan kita membaca, mendengar kata-kata ilmuwan non-Muslim juga boleh dikira ibadah sekiranya kita belajar sesuatu daripada dia. Namun berbeza dengan Al-Quran, Al-Quran berbeza dengan pembacaan yang lain kerana yang pertama, hanya Al-Quran sahaja yang boleh dibaca di dalam Al-Quran. Walaupun hadis Nabi SAW, manusia yang paling kita cintai di atas muka bumi ini, pun tidak boleh kita baca di dalam solat, apatah lagi kata-kata orang lain ataupun manusia lain, lagilah tidak boleh dibawa ke dalam solat. Dan hanya Al-Quran sahaja yang boleh dibaca di dalam solat. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, inna fi hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dalam solat tidak boleh ada apa-apa pun daripada kalam nas, kalam manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Quran. Yang boleh ada hanyalah tasbih, seperti mana kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi, ataupun at-takbir, kita kata Allahu akbar, dan juga qira'atul Quran, membaca Al-Quran. Yang tak boleh adalah kalamun nas, dan yang boleh adalah kalamullah sahaja. So itu adalah kelebihan Al-Quran berbanding kelebihan bacaan yang lain. Dan yang kedua, untuk Al-Quran ada pahala eksklusif yang hanya ada pada Al-Quran tapi tidak ada pada pembacaan yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka bagi dia daripada Al-Quran tersebut al-hasanah, kebaikan, pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan nilai harta dan nilai kebaikan itu, nilai kebaikan yang dapat itu, pahala itu adalah sebanyak 10. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi SAW kata, tidaklah aku katakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, macam mana Ar-Rahman itu sebagai satu huruf kerana Ar-Rahman satu perkataan, Ar-Rahim itu satu perkataan. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu adalah satu huruf, lam itu adalah satu huruf, dan mim juga adalah satu huruf. Jadi kalau baca alif lam mim pun dah dapat 30, apatah lagi kita baca banyak lagi daripada ayat suci Al-Quran. Dan itu adalah kelebihan pahala eksklusif yang hanya ada pada Al-Quran tapi tidak ada pada pembacaan kita yang lain. Dan pada hari ini, dalam keadaan kita memburu kebaikan untuk kita dapatkan pahala apabila kita ingin masuk ke dalam syurga nanti, banyak ibadah yang kita boleh lakukan. Namun hari ini, dalam keadaan kehidupan kita yang sibuk dengan pembelajaran, sibuk dengan pekerjaan, kita memerlukan satu ibadah yang pantas tapi mendapat pahala, yang mudah tapi mendapat pahala, dan antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Hanya dengan membaca Al-Quran sahaja, walaupun tanpa kita memahaminya, faham itu insya-Allah dalam satu level yang lain, tapi kita baca saja pun kita dapat pahala eksklusif yang tidak ada pada pembacaan yang lain.